Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, syukur sekali lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keizinannya, dengan rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, ya, majlis forum ataupun program majlis perdana di Masjid Qaryah Ibn Khaldun Laman Haid ini. Jadi forum kita pada hari ini yang bertajuk Aqidah yang satu, Mazhab salah satu, membentuk ummah yang jitu. Jadi berdasarkan tajuk ini adalah tajuk yang agak orang kata apa, menarik, ataupun tajuk yang sepatutnya kita semua kena tahu, ataupun kita semua perlu kepada satu kefahaman yang sama untuk membentuk ummah yang jitu, untuk kebersamaan ummah, lebih-lebih lagi di akhir zaman ini. Justru itu pihak masjid menjemput ahli panel, dua orang ahli panel yang tidak asing lagi, ya, yang mana ketokohan mereka kita pun sudah maklum, ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, ya, untuk dipersembahkan kepada masyarakat, untuk dikongsikan, ya, untuk kita semua. Yang pertama saya perkenalkan, ya, di sebelah saya ini Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Rauf bin Nuri, yang merupakan mudir Pondok Tamping dan juga merupakan ahli jawatan kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang. Dan di sebelah sana juga tidak asing lagi bagi kita Tuan Guru Dr. Ustaz Muhammad Yusri bin Mazlan, merupakan mudir Pondok Darul Tauhid di Teraci dan juga merupakan imam besar Masjid Negeri Sembilan Darul Khusus. Jadi alhamdulillah, ya, untuk kita tidak membuang masa lagi, jadi kita teruskan majlis kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk, ya, iaitu akidah yang satu. Sebagaimana yang kita maklum, kita semua biasa dalam pengajian-pengajian di surau-surau dan masjid, ya, yang mana di Malaysia ini, tanah Melayu kita ini, bila disebut pengajian akidahnya itu tidak asing lagi, iaitu pengajian akidah sifat 20 ataupun Asy'ariyah dan Maturidiyah, di mana inilah akidah yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zabidi, ya, di dalam kitab Al-Ittihaf Sadatil Muttaqin. Idza utlaqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi bila dikatakan, bila diitlaqkan, bila disebut ahlus sunnah wal jamaah itu ialah asy'ariyah dan maturidiyah. Begitu juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya mengatakan bahawa umatku akan berpecah kepada 73 golongan, yang mana 72-nya itu tidak selamat ataupun di neraka, dan hanya satu golongan sahaja yang selamat, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi berdasarkan perkara ini, ya, ingin saya nak bertanya kepada Tuan Guru kita Ustaz Haji Abdul Rauf, bagaimana kita nak mendakwa ataupun bagaimana kita nak katakan bahawa diri kita inilah yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana kita tengok banyak juga beberapa fahaman, kita tolaklah katakan Syiah, kita tolak Khawarij, kita tolak Mu'tazilah. Namun ada lagi beberapa fahaman-fahaman, ya, contoh kalau kita katakan fahaman kaum muda, ataupun fahaman Salafi modern, ataupun fahaman yang dikatakan yang kita semua mengaji pengajian sifat 20, masing-masing mengatakan bahawa mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi apakah garis panduannya? Kita nak katakan bahawa kita inilah ahli sunnah wal jamaah. Minta Tuan Guru perjelaskan, insyaAllah. Saya berusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ij'al wazira wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Yusri, Imam Besar Masjid Negeri, Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, Darul Khusus, Mudir Pondok Darul Tauhid, Sahibul Fadilah Tuan Imam kita Ustaz Sayyid Suhaifullah, Tuan Imam, Ahli Jabatan Kuasa dan seterusnya, para alim ulama, para asatizah yang dimuliakan Allah SWT, mengenai dengan soalan yang telah dikemukakan oleh pengerusi tadi, bagaimana kita nak mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam agama kita ni ada satu kaedah yang kulliyah, yang kita kata satu metod yang boleh diguna pakai dalam apa jurusan, hatta yang di luar daripada jurusan agama pun boleh. Lebih-lebih lagi dalam bidang agama, iaitu apa yang dikatakan sebagai al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum atas sesuatu itu ialah merupakan furu' daripada tasawwur. Maksudnya kalau kita nak menghukumkan suatu perkara, kita kena tahu hakikat perkara itu dulu, diri perkara itu apa. Begitu jugalah kalau kita nak hukumkan diri kita atau mana-mana kelompok, kumpulan atau mana-mana sudutlah yang dianggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, semestinya kita tahu, semestinya kita ta'arif dulu, ma'rifah dulu, apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu istilah yang maha keramat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia bukan satu istilah yang direka cipta oleh para ulama atau oleh mana-mana kelompok atau kumpulan atau aliran di kalangan muslimin maupun yang di luar muslim. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maktub di dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana yang telah diterjemahkan, dibacakan oleh pengerusi tadi. Itu hadis yang salah satu daripada banyak hadis, tapi yang paling selalu dikemukakan dan dikutip, dipungut dan kemudian dicatat dalam kitab-kitab para ahlul kalam, para ulama mutakallimin, iaitulah ma rawahu at-Tabarani, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam at-Tabarani, iaitu kama qala wallazi nafsu biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqah fawahidatun fil jannah kulluhum finnar fawahidatun fil jannah. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadis yang saya baca ini sama dengan apa yang diterjemahkan oleh Tuan Pengerusi tadi. Cuma kita hanya memerlukan tafsiran, huraian apakah yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan huraian-huraian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri pun
sebenarnya kalau diteliti, dikaji juga bukan merupakan rekaan para ulama ahli kalam atau ulama ahli akidah, ulama bahagian tauhid, bukan reka cipta mereka. Kerana tafsiran bagi kalimah yang maha karamah itu mujizat Nabi, bukan sabdaan Nabi, mujizat, bukan karamah lagi. Ahlussunnah wal jamaah, maka Nabi telah menafsirkan makna ahlussunnah wal jamaah itu, iaitu ma alai wallazi hum ma ana alaihi, wallazi hum, iaitu mereka ahlussunnah wal jamaah itu adalah yang berada ala ma ana alaihi, berada di atas jalan yang aku di atasnya. Ala ma ana alaihi ashabi, di hujungnya ashabi, yang mana aku berada di atas dasar akidah aku dan para sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi allazina hum ala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi dia katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau dia sudah akidahnya, maka adalah akidah-akidah yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan daripada salafus salih, iaitu daripada para sahabat. Sebab itu kesimpulan daripada semua riwayat yang mengisahkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini telah dikumpulkan, direngkaskan oleh para ulama yang terkemudian, antaranya sebagaimana yang dibacakan oleh tuan pengurusi tadi, iaitu idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah wal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Idza utliqa, bila disebut saja istilah Ahlussunnah wal Jamaah, fal muradu bihim, maka ini maksudkan, dikenaki dengan mereka itu adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi istilah Asy'ariyah itu merujuk kepada satu aliran fahaman akidah yang telah disusun oleh pemukanya, ketuanya, imamnya yang agung, iaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yang hidup di kurun kedua, akhir kurun kedua hingga wafat di awal kurun ketiga Hijrah. Dan segala mereka, semua mereka yang mengikut, iaitu pengikut bagi Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi semua perbincangan, semua nukilan-nukilan berkenaan dengan akidah atau perbincangan, perbahasan dari segi dalil, adillah dan sebagainya yang kemukakan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan segala waman atba', mereka yang pengikut dia itu adalah dikatakan aliran Asy'ariyah. Dan golongan Asy'ariyah ni ramai tuan. Kalangan ulama-ulama besar adalah Asy'ariyah, antaranya Imam Ibn Hajar al-Asqalani, siapa tak kenal, antaranya Imam An-Nawawi. Walaupun ada setengah ustaz mengatakan Imam Nawawi bukan Asy'ariyah, saya tak setuju pendapat itu. Tak ada bukti, tak ada hujah. Baik, yang kedua, aliran yang kedua iaitu aliran yang dikatakan sebagai Al-Maturidiyah, iaitu yang telah semua akidah yang telah dikumpulkan, disusun, ditadwin dan dibahas dari segi adillah dan segi nukilannya oleh Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, yang di Samarkand maqamnya. Saya dulu ingat Imam Abu Mansur Maturidi orang Arab, kubur dia mungkin di mana, di Syria ke, di Iraq ke? Bukan, rupanya di Samarkand. Di Samarkand ini Uzbekistan, Uzbek. Alhamdulillah dalam beberapa tahun yang lepas direzekikan saya ikut rombongan pergi ziarah dengan makam Imam Al-Maturidi. Dan di keliling makam Imam Maturidi itu yang tinggal hanya batu nisan yang banyak lah. Dikatakan sekeliling makam Imam Maturidi itu sebenarnya telah dimakamkan, dikuburkan sebanyak 200 para ulama yang terdiri daripada ahli hadis, ahli sufi, fuqaha, dan ahli ilmu adab, ilmu bahasa dan sebagainya, ilmu falak. Bila komunis datang, mereka hancurkan semua kuburnya, yang tinggal batu, dan batu itu dilonggokkan di atas makam. Ini kerosakan yang telah dibuat oleh komunis. Dan kita tahu komunis bukan Islam. Tentu lebih lagi sudah tentu mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kemudian daripada dua aliran ini mereka telah menyusun, mengkaji
mewarisi akidah yang diwaris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada para salafus saleh. Dan saya selalu bincangkan perkara ni di sudut silsilah perguruan. Kalau kita melihat kepada silsilah perguruan di sudut akidah, kita tahu kalau segi fiqh kita tak kisah sangat, kita tidak risau kerana masing-masing boleh terima siapa Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan sebagainya, dan kisah mereka terang. Tapi kalau dari sudut akidah ni macam-macam. Lebih-lebih akidah ni Ahlussunnah wal Jamaah ni macam-macam dugaan, macam-macam tomaan, macam-macam dakwaan, macam-macam perkara yang menggegarkan keyakinan orang ramai terhadap akidah ini. Kalau kita lihat di sudut silsilah perguruan dua imam besar ini, mereka ada silsilahnya, ada gurunya. Kalau di sudut Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, beliau telah berguru mewarisi ilmu akidah dan ilmu hadis ni, dan ini telah diakui oleh Zahabi sendiri. Imam Zahabi mengakui bahawa Imam Abu Hasan Asy'ari setelah meninggalkan akidah Mu'tazilah, beliau belajar hadis dengan Yahya As-Saji, dan meriwayatkan ilmu hadis dan meriwayatkan ilmu akidah, ilmu tauhid, tapi berdasarkan riwayah, bukan berdasarkan cara perbahasan di sudut dalilah dan sebagainya. Kalau nak kata dalil, hadis itu sendirilah sebagai dalilnya. Sebab itu kalau kita melihat kitab-kitab di kurun yang ke-6 seperti karangan Imam Zabidi di dalam Ittihaf Sa'adatul Muttaqin sebagaimana yang telah disebut oleh Tuan Imam tadi, dalam itu dikisahkan, didetailkan sedetail-detailnya siapakah sebenarnya golongan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Dan setelah kita membaca kitab itu, kita akan mendapati bahawa sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah ni, inilah mereka lah memang layak digelarkan mereka golongan yang mewarisi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, kita lihat Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri belajar dengan Yahya As-Saji. As-Saji belajar dengan murid kepada Muzani itu kan. Okey. Muzani belajar dengan Imam Syafi'i. Ini satu sanad yang sangat jelas yang kita kata kita tak boleh petikaikan sebagaimana terangnya matahari itu. Kalau nak bahas sudut itulah. Jadi kenapa kita bincangkan di sudut itu? Maksudnya kerana perguruan di sudut penerimaan ilmu akidah itu di sudut bersanadnya adalah satu yang terang, jelas dan nyata lah. Okey. Berkenaan dengan ta'rif tadi, idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau kita lihat beberapa komentar daripada ulama mutaakhirin, antaranya seperti pengarang kitab Al-Mawqif, dan ada hasyiahnya seperti Ismail Al-Kalambawi, Hasyiah Ismail Al-Kalambawi yang menghuraikan matan Mawqif bagi Iji, Imam Ali Iji, ulama kurun ke-8 Hijrah. Okey. Al-Kalambawi telah memberi komentar sedikit berkenaan dengan ta'arif itu. Kata Al-Kalambawi, saya ingat bukan Kalambawi seorang, ramai lagi orang lain. Mereka mengatakan ta'arif itu tidak berapa lengkap. Dikatakan, istilahkan sebagai tidak manik dan tidak jamik. Kerana terkeluar beberapa golongan yang mana dia faham, yang mana kita boleh terima mereka itu sebenarnya memang mewarisi akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedangkan mereka itu tidak termasuk dalam ta'rif ini. Jadi adakah yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya semata-mata Asy'ariyah dan Maturidiyah saja? Bagaimana dengan sahabat Nabi, bagaimana dengan tabi'in? Maka kata Al-Kalambawi, itu tak apa, ta'rif itu adalah ta'rif yang aghlabi. Pada aghlabnya, pada kebanyakannya, majoritinya, yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah daripada Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Dua tu. Kemudian datang sampai kepada zaman As-Subki. Imam Subki telah menambah ta'rif situ, penghuraiannya. Selain daripada Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ada lagi dua golongan yang memang Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu
golongan salafus saleh yang diistilahkan sebagai ahlul hadis. Dan ahlul hadis ini kita jangan sangka ahlul hadis yang dimaksudkan oleh Imam Subki atau mana-mana pensyarah bagi matan yang saya sebut tadi tu, bagi ta'arif itu, kita jangan sangka ahlul hadis itu adalah ahlul hadis zaman sekarang. Dia ahlul hadis itu adalah salafus saleh, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ihim, mereka itu semua ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun mereka di sudut tabaqahnya, kedudukan masa kelahiran mereka, dan mereka itu berada sebelum daripada kurun ketiga hijrah, sebelum pada zaman Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan ada satu golongan lagi, apa yang dikatakan sebagai ahlul kasyaf wal wijdan. Ahlul kasyaf wal wijdan ni juga adalah ahlus sunnah. Dan kita kena ingat, maksud Imam Subki ahlul kasyaf wal wijdan itu pada dasarnya adalah golongan-golongan terdahulu yang mana mereka itu adalah dikatakan sebagai ahli sufi yang hakiki. Mu'zamuhum, kebanyakan mereka itu adalah ahli sufi yang hakiki, iaitu seperti contohnya seperti Junaid Al-Baghdadi, seperti Haris Al-Muhasibi, seperti tokoh-tokoh yang telah disebut oleh Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, nama yang disebut, walaupun mereka itu bukan ulama, seperti Malik bin Dinar, seperti Hatim Al-Asam, dan ramai lagi. Ini tokoh-tokoh ahli sufi yang mana mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Kerana kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, golongan sufiyah yang hakiki ini, sebelum mereka tenggelam ataupun istighraq ke dalam lautan hakikat marifah mereka, mereka pada dasarnya adalah sama, iaitu ahli nazar. Mereka juga sama seperti apa yang telah dibincangkan pada asasnya. Dasar akidah mereka itu sama seperti mana yang telah dinyatakan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam karangan-karangan mereka. Maka mereka ahli sufi. Maka mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ringkasnya ahli sunnah wal jamaah itu ialah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan golongan salafus saleh yang diistilahkan sebagai ahlul hadis, dan juga daripada aliran sufiah yang hakiki. Jadi oleh kerana soalan yang terakhir yang ada disebut oleh Tuan Pengerusi tadi, macam mana kita nak kenal, kita kata senang bahasa nak cam. Dengan mudahnya beginilah saya kata, selalu saya sebut dan saya nasihatkan dalam kuliah atau dalam mana pertanyaan yang mereka tanya. Nak senangnya, nak selamatnya, yang lebih mudah, lebih selamat, kita nak kenal sunnah wal jamaah ni, kita tengoklah pelajaran yang kita belajar dalam bidang akidah itu adalah pelajaran yang diwarisi daripada para ulama sesepuh dulu. Kalau ilmu tauhid yang kita belajar itu adalah ilmu yang berasaskan yang perbincangan dia, perbahasan dia sama seperti mana karangan ulama 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Sebab manuskrip kita ulama Melayu yang sempat masih terpelihara ialah sekitar 300 tahun ke bawah lah. Yang lebih daripada itu katanya telah hancur, telah hilang dan telah dikhianat oleh penjajah. Jadi semenjak zaman Abdul Rauf Singkil, Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Kuala Aceh, zaman keagungan Aceh, manuskrip karangan kenangan dengan ilmu akidah dan tauhid ini memang semuanya keseluruhannya berdasarkan pengajian berasaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang ringkasnya, istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya itulah sifat 20. Istilah sifat 20 itu yang kita perlu kekalkan dan kita faham dan fahami baik-baik. Jangan kita sangka, kita dengar cakap-cakap orang-orang sifat 20 ni, kita menghadkan sifat Tuhan 20 saja. Atau sifat 20 kenapa sikit? Itu nama, kita jangan terkeliru. Nama sifat 20. Tetapi kalau dikaji pengajian sifat 20 sebenarnya akidah yang wajib kita tahu, mukallaf semua kena faham, kena ingat, kena hafal. Kalau boleh hafal lah 68 akidah yang terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah di sudut akidahnya. Atau kalau nak kurang lagi akidah 50 tak apalah, kita boleh kata 50 ni sebagai ringkasan. Kalau dihuraikan daripada 50 tu jadilah 68 atau 66.
bukan 20. Itu satu pertama. Dan istilah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya, istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak terhad kepada tauhid saja. Dan kita faham sebagai cuma penjelasannya, biasanya Ahlussunnah wal Jamaah ni tidak dijelaskan secara menyeluruh, melainkan daripada karangan-karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sebab Imam Ghazali telah menghimpunkan kesemua ilmu. Tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah, diistilahkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Fiqahnya bermazhab, dan di hujungnya tasawuf situ. Tauhid, fiqh, tasawuf dalam Ihya. Kita tengok Ihya begitu karangan dia. Usul karangan Imam Ghazali. Kalau selain daripada karangan Imam Ghazali atau mereka yang meniru menurut metod karangan Imam Ghazali, selalunya dia akan pisahkan. Ini pelajaran ilmu tauhidnya, ini fiqahnya, ini tasawufnya. Sebab itu pada dasarnya apa yang dapat dipahami oleh muslimin sejak beratus tahun, istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang dia terhad pada bidang akidah. Walaupun pada sebenarnya tidak. Tapi bila sebut istilah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah, adakah salah? Tak salah. Tak salah. Keadaan itu telah berlanjutan dalam jangka masa yang begitu lama. Kita tak boleh nak salahkan penggunaan istilah tu. Asy-syariah la musyahah fil istilah. Asy-syariah la musyahah fil istilah. Syariat tak kedekut pada istilah. Sebab itu kita heran ada setengah golongan yang menamakan kumpulan dia ataupun menamakan mazhab dia sebagai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, padahal perbincangan dia tentang khilafiyah fiqh. Pelik lah, kita pelik situ. Jadi saya rasa pada pembukaan kalam pun sudah terlajak masa. Tak apa, insya-Allah. Mungkin kita harap pada penambahan daripada Ustaz Rauf kita dengan penerangan mukadimah itu tadi, siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ringkasannya adalah mereka yang mengikut faham yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga golongan salafus salih ataupun ahlul hadis yang kurun ketiga ke bawah lah. Kemudian apa yang difahami buat masa sekarang ini, bila kita dengar penerangan daripada Tuan Guru tadi mengatakan bahawa sebilangan ataupun majoriti umat Islam di dunia ini semenjak daripada kurun yang keempat sampailah ke sekarang ini, akidahnya itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah ataupun kita sebut sebagai pengajian sifat 20. Inilah di Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang kita dapat faham tadi, kalau selain daripada pengajian sifat 20 ini ataupun yang berlawanan dengan metod Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka mereka tidak boleh dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita beralih kepada Dr. Yusri. Dalam satu riwayat daripada Rawahut Tirmizi, riwayat Tirmizi mengatakan bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya ataupun potongannya itu, la tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Anda tak akan berhimpun umatku di dalam kesesatan. Jadi apa yang kita dapat dengar daripada Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf tadi bagi tahu bahawa kalau kita tengok bahawa majoriti umat Islam di dunia di sekarang ini, mereka dari sudut akidahnya imma Asy'ariyah, sama ada Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Tetapi masih lagi ada fahaman yang tidak selari dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini, sebagaimana yang kita dengar tadi itu. Kenapa fahaman ini masih wujud? Apakah puncanya, sebabnya fahaman-fahaman yang tidak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini masih lagi ada dan diterima oleh boleh dikatakan ramai jugalah orang. Boleh doktor terangkan apa sebenarnya punca dan sebabnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan Guru yang saya muliakan, Tuan Guru Syekh Abdul Rauf bin Nurin, Mudir Pondok Tampin, Merangkap Ahli Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Pahang, dan Tuan Guru saya sendiri Ustaz Saifullah bin Sulung, pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi sebenarnya saya ni nak menumpang dengar apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rauf, karena saya dah lama tak dengar kuliah daripada beliau. Dulu saya pulang daripada Mesir, saya sempat mengaji dengan Ustaz Abdul Rauf sekitar 2 tahun, dan saya khatam dengan beliau kitab Ad-Durrus Tsamin. Jadi yang saya dengar hari ini bukan hal lain adalah Tuan Guru saya sendiri. Jadi saya rasa saya nak dengar lagi apa yang disebut oleh Tuan Guru saya. Cuma atas soalan tadi itu saya nak cakap pun sebab tak kena, kerana saya cakap sebelah Tuan Guru saya sendiri. Saya boleh teruskan Ustaz? Boleh. Apa yang saya nampak, satu ialah musibah. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Apa jua yang menimpa, ma asaba min musibatin, tidak ada yang menimpa, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak ada yang menimpa pada diri-diri kamu, illa fi kitab, melainkan ianya telah tertulis di lauh mahfuz. Inna dha min qabli an nabra'aha, makna sebelum dilepaskan takdir atau musibah tersebut, maka ianya telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah ini ada yang zahir dan ada yang batin. Musibah yang zahir inilah yang kita alami sekarang ini, sehingga sebahagian daripada kita rasa akidahnya. Boleh kita melihat kepada kitab Al-Hasyiah Ad-Dusuqi dalam beliau mensyarahkan syarah yang disyarah sendiri oleh Al-Imam Sanusi berkenaan dengan orang yang berkeyakinan tentang hukum adat itulah yang menyebabkan sesuatu itu terjadi dengan kekuatan, dengan tabiat dan sebagainya. Apabila kita dilanda satu wabak itu berupa musibah disebabkan dosa-dosa dan sebagainya, maka musibah yang zahir ini menyebabkan akidah manusia menjadi salah, karena hukum adat dikatakan seperti hukum akal, walhal hukum adat itu boleh terjadi sebaliknya. Maka rosaklah akidah manusia, dan rosaknya akidah manusia itu juga satu musibah, satu bala, yang mana bala yang mengenai secara rohani, yaitu rosaknya akidah umat. Dan rosaknya akidah umat dengan musibah yang zahir dan musibah yang batin itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah ingin menjadikan umat ini tanpa perpecahan, Allah boleh menjadikan umat ini bersatu tanpa sebarang perpecahan. Namun oleh kerana Allah mengkehendaki demikian,
Yang pertama sekali adalah musibah itu sebagai satu ujian kepada orang yang beriman dan satu azab bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali apabila terjadinya perpecahan umat Islam, kita berpegang bahawasanya dia tidak akan berpecah kalau tidak datangnya kehendak itu daripada Allah. Karena perpecahan itu adalah sebahagian daripada perkara harus yang dita'alluq oleh sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang keduanya ialah Allah berfirman, wa kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Ini berkaitan dengan la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin. Yaitu jangan kamu cela orang yang menyembah selain daripada Allah, maka mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dengan ketiadaan ilmu. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah kami hiaskan dalam hati setiap manusia sehingga dia berasa betul apa yang dia buat. Maka perpecahan ini tidak dapat dielakkan karena masing-masing merasakan diri mereka betul. Ini sejarah yang terjadi di zaman dahulu kala. Salah seorang daripada ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Buwaiti, yang mana dipaksa oleh puak-puak Mu'tazilah untuk memikul bebanan daripada Mesir sehingga ke Iraq, kerana beliau tidak mahu mengakui bahawasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Demikian juga Imam Ahmad Ibn Hanbal yang begitu terkenal dengan hafalan hadisnya. Beliau yang mana dikatakan pernah bersahabat dengan Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana Al-Imam Syarqawi menyebutkan dalam ringkasan hadis Al-Bukhari, yaitu bahawasanya Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah memujuk Imam Bukhari untuk tinggal di Baghdad. Ketika Imam Bukhari yang mana berguru dengan Yahya bin Ma'in, beliau difitnah dan sebagainya, dilarang daripada mengajar ilmu hadis, akhirnya meninggal. Itu adalah karena keyakinan mereka bahawasanya fahaman mereka adalah betul, padahal Mu'tazilah bukannya betul. Kalau seandainya Mu'tazilah fahaman yang betul, maka Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tidak perlu meninggalkan fahaman Mu'tazilah. Ditinggalkan fahaman Mu'tazilah yang mendahulukan akal lebih daripada dalil syarak. Kalau ada pun dalil syaraknya sekalipun akan ditakwil oleh orang-orang Mu'tazilah, namun mereka tidak boleh dihukumkan sebagai kufur. Maka Mu'tazilah tidak akan melakukan demikian, tidak akan mengurangkan adabnya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bahkan boleh dikatakan bukan mengurangkan adab, bahkan tidak ada adab dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, dengan merontan, mengazab Imam Ahmad Ibn Hanbal, sehingga dikatakan tercici seluar Imam Ahmad Ibn Hanbal dan turun tangan daripada langit yang keemasan memegang seluar Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan dikala itulah Al-Imam Syafi'i meminta anak murid dia ambil minta pakaian yang dipakai oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk bertabaruk, untuk mengambil berkah daripada pakaian Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi artinya, kalau seandainya mereka tidak merasakan mereka betul, mereka tidak akan menyeksa Imam Ahmad Ibn Hanbal, tidak akan menyoal siasat Imam Syafi'i, tidak akan menyeksa Al-Imam Al-Buwaiti, dan tidak menyembelih ulama-ulama yang lain, dan mereka membunuh ulama-ulama besar. Sehingga satu ketika dahulu, kalau kita melihat sejarah dalam kitab yaitu As-Sawa'ib Al-Ilahiyah fi Raddi 'ala Al-Wahabiyyah, begitu juga Fitnatul Wahabiyyah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad bin Syekh Sayyid Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Mekah yang sangat alim, lagi ahli sufi, al-arif billah. Beliau menceritakan bagaimanakah fitnatul wahabiyah, itu fitnah wahabi yang terjadi pada zaman dia. Laisa man sami'a kaman ra'a.
Tidak sama orang yang mendengar cerita dengan orang yang melihat peristiwa. Maka Syekh Said Zaini Dahlan, beliau melihat peristiwa tersebut. Kita cuma mendengar cerita yang kebelakangan ini, kita mempertahankan mereka. Sedangkan Syekh Said Ahmad ini adalah ulama besar. Dia adalah seorang yang thiqah, memiliki ilmu yang luar biasa, bahkan al-arif billah, mengarang berbagai kitab, sehingga kitab ilmu tasawuf pun dikarang. Itu Taqribul Usul li Tasiril Usul ila Ma'rifatillahi war Rasul. Itu kalangan Syekh Said Ahmad bin Syekh Said Zaini Dahlan, mengarang berbagai bidang ilmu. Dan beliau menceritakan bagaimanakah fitnatul Wahabiyah terjadi. Termasuk orang yang azan, selepas daripada azan berselawat kepada Nabi, dengan bahawasanya beliau yang berselawat itu berpegang dengan fahaman dia, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan puak-puak tersebut yang merasakan mereka juga betul, mereka sanggup membunuh seorang Bilal yang sedang azan. Maknanya apa dia? Mereka tidak akan melakukan demikian seandainya mereka merasakan mereka salah. Pasti mereka merasakan mereka betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengajian sifat 20 ini semakin kuat. Sebab itulah mereka boleh bertapa. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah di negeri kita, Negeri Sembilan, siapa yang mengajar sifat 20, siapa yang nak belajar sifat 20, sehingga kan satu ketika sifat 20 ini diasingkan dan terasing. Orang mengasingkan sifat 20 karena ada suara-suara sumbang yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tertentu mengatakan sifat 20 ini adalah sesat daripada mula sampai ke sudan. Saya pun tak tahu sesat dekat mana. Tuan-tuan, Allah wujud ke tak wujud? Wujud. Habis istilah apa dia kalau tak wujud? Nak pakai istilah apa? Ada bahasa Melayu, bahasa Arab dia ada. Wujudlah. Kalau tak terima istilah wujud, nak terima istilah apa? Wujud. Apa lagi? Nak guna bahasa daripada bahasa Arab, gunalah bahasa lain, asalkan makna dia wujud. Tapi dikatakan sesat. Bila dia mengatakan sesat, dengan dia mengeluarkan pandangan-pandangan dia, sikit-sikit motonya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Dan pengajian ini semakin menjadi asing dan terasing. Akhirnya orang ini yang akan bertapak mengambil ruang dalam hati manusia. Karena hati manusia kosong. Bila kosong, maka akan masuklah benda-benda yang tidak betul. Dan untuk keluar pula bukannya senang. Dengan sebab itu tuan-tuan, ya, pengajian sifat 20 ini disuburkan semula. Tapi Allah pernah berjanji melalui Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum. Sebagai riwayat kata la yadurruhum man khadhanahum hatta ya'tiya amrullah. Maknanya Allah menjanjikan akan ada puak yang senantiasa di atas jalan yang benar, di atas jalan ahli sunnati wal jamaah. Maka tuan-tuan mengajilah, jangan jadi puak yang asing dan terasing tadi, sehingga kita menjadi contoh kepada satu hadis Nabi mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Agama ini datang dengan ganjil, maknanya menjadi asing kepada orang lain, karena mereka sembahyang, rukuk, sujud dan sebagainya. Karena ibadah pada ketika itu menyembah patung berhala. Maka Islam bermula dengan asing, pelik pada pandangan orang. Wa sayaudu ghariban, dan satu ketika nanti akan kembali pelik dan asing. Maka jangan kita menyumbang ke arah menjadikan Islam itu asing. Dan jangan kita merosakkan keturunan kita pada masa yang akan datang disebabkan kejahilan kita sendiri karena memilih sesuatu yang bukan atas jalan yang betul. Tuan-tuan, minta maaf segala kekurangan. Itu sajalah saya sampaikan. Minta maaf saya. Silakan. Allahu a'lam. Baik, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru Dr. Ustaz Muhammad Yusri bin Mazlan atas penerangan beliau itu. Jadi saya tertarik kepada perkataan fitnatul Wahabiyah
yang disebut oleh Dr. Muhammad Yusri itu. Ini nak bawa kita kepada round seterusnya, round kedua. Round kedua iaitu berkaitan dengan mazhab. Jadi fitnah Wahabiyah itu bukan hanya dari sudut akidah, ya Doktor, betul ya? Bukan hanya dari sudut akidah, juga berkaitan dengan sudut fiqahnya ataupun dari sudut tasawufnya, sebagaimana yang diberitahu awal tadi oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bahawa kalau ikutkan asal kalimah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya pada sudut akidah sahaja, tetapi merangkumi sudut akidahnya, fiqahnya dan tasawufnya. Tetapi setelah satu period, satu zaman itu, jadi sudah menjadi satu kebiasaan bahawa bila disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya tertumpu kepada sudut akidah. Baik, jadi kita beralih kepada seterusnya untuk Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Rauf. Kita maklum bahawa sekarang ini kita ada mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali. Jadi sebenarnya apakah itu mazhab dan kenapa wujudnya mazhab-mazhab ini? Boleh Tuan Guru perjelaskan kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madhhab seperti mana yang telah ditarifkan oleh para ulama, biasanya fuqaha lah, bukan usuliyun. Mereka mentarifkan al-mazhab itu dengan mana mazhaba ilaihi al-mujtahid min al-ahkam wa qawaidihi wa afkarihi wa fatawahu. Jadi dia katakan mazhab itu adalah perkara yang telah menjalani kepadanya, berjalan kepadanya. Maksud situ isim makan, tempat berjalan. Mazhab ilahi itu maksudnya ismul makan lah, tempat berjalan. Padanya pada tempat itu iaitu segala hukum-hukum hakam, fatwa-fatwa, kaedah-kaedah, fikiran-fikiran, pendapat para mujtahid. Itu dikatakan mazhab. Saya rasa itu ta'arif yang agak senang difaham lah. Saya nak menambah soalan daripada soalan mujmal secara jumli yang dikemukakan oleh pengurusi tadi, iaitu adakah mazhab ni wujud pada zaman Nabi? Kenapa tak tanya begitu, lagi senang kan? Satu lagi, bersama sahabat salafus soleh. Kalau berdasarkan ta'arif yang kita kemukakan tadi, tak perlu soalan itu, sebenarnya tak perlu. Sebab yang dikatakan mazhab itu adalah berkaitan dengan mujtahid, ulama mujtahid, ulama yang mempunyai keilmuan yang meluas di sudut fiqh, kaedahnya, usulnya, di sudut ilmu alat dan sebagainya kan, kemampuannya menguasai semua ilmu, tabah Qurannya, sunnahnya, sebagainya, dan sampai tahap ijtihad. Itulah kaitan dengan para ulama itu. Dan ulama ni sebenarnya, istilah ulama memang tidak boleh kita padankan dengan Nabi sendiri, dengan peribadi Nabi SAW. Sebab itu kita pun heran juga kadang-kadang mendengar orang berceramah, orang alim kata, orang alim tu yang dimaksudkan ialah Nabi sendiri. Tak sesuai, kalimah itu tak sesuai digunakan. Kerana di mana dalam kitab Sirajul Talibin, antaranya syarah bagi Minhajul Abidin, Sirajul Talibin dikarang oleh ulama Indonesia, tapi mereka ulama walaupun orang bangsa kita kan, Nusantara, mereka berkemampuan menulis kitab turas. Sirajul Talibin masyhur jadi rujukan, dan dalam tu dibincangkan tak sesuai dinobatkan Nabi itu sebagai ulama. Kenapa? Kerana perbezaan ilmu Nabi dengan ilmu ulama. Ilmu Nabi wahyu,
Adapun ilmu ulama adalah ilmu iktisab, diusahakan, kasbi, belajar, hafal, menekun, mutalaah, muzakarah, dan dia nak explain pula ilmu itu sebagainya sampai tahap boleh ijtihad. Itu ulama. Okey. Kemudian soalan yang saya sendiri tambah tadi, adakah mazhab wujud di zaman Nabi? Sebenarnya soalan itu tak layak, tak patut, kerana tidak ada keperluan yang wujudnya mazhab di zaman Nabi. Tapi makna mazhab itu telah wujud. Keperluan tak perlu, kerana Nabi SAW masih dalam kandungan hayat. Apa masalah yang berlaku, para sahabat boleh terus merujuk kepada Nabi. Cuma ada ketika-ketika dalam masa keadaan tertentu yang kadang-kadang sahabat ini berjauhan dengan Nabi. Sahabat-sahabat tu berselerak zaman Nabi pun mereka telah keluar berdakwah, mengembangkan agama, berjuang. Dan mereka mempunyai ilmu, kemampuan. Kadang-kadang mereka berijtihad. Maka ketika itu makna mazhab itu telah wujud. Sebenarnya perbahasan ini biasa telah dicatat dalam mana-mana kitab usuliyun, kitab usul fiqh maupun kitab fiqh. Dibincangkan perkara ini begitu detail. Sebutlah kitab fiqh mana pun, usul fiqh yang mana pun, bagaimana ijtihad daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sama ada semenjak ijtihad daripada Sayyidina Umar, semenjak zaman kehidupan Nabi SAW maupun selepas kewafatan baginda. Sayyidina Umar berijtihad. Itu di zaman Nabi sendiri telah berlaku ijtihad ini. Tapi mungkinlah kita kata mazhab itu tak sesuai, dan para ulama usul pun sendiri tak mengatakan mazhab. Mereka tak kata mazhab ulama. Tapi ada juga kadang-kadang mengistilahkan ini mazhab Sayyidina Umar dalam masalah faraid dan sebagainya kan. Contohnya ini mazhab Sayyidina Umar, disebut dalam kitab fiqh mana ada macam. Jadi kenapa timbul persoalan Nabi tidak mengemukakan mazhab? Kenapa kita perlu pada mazhab? Saya ingat mereka ni tak cukup, memang tak cukup baca lah. Senang cakap tak cukup membaca, baca lagi banyak lah insyaAllah. Malu lah kita tak cukup baca. Bangsa kita kan, orang Arab tak tanya soalan tu. Mereka ilmu usul ni, ilmu usul fiqh ni mereka yang karang. Kita pun, ulama kita belajar daripada orang Arab pun tak tanya soalan tu, tak kemukakan pada orang ramai. Mazhab tak wujud zaman Nabi, bukan persoalan. Tambah di zaman sahabat, tak sepatutnya timbul pendapat mengatakan zaman sahabat tak ada mazhab. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semua dalam kitab-kitab usul fiqh, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab qawaidul fiqhiyah, para ulama daripada sekecil-kecil kitab, daripada kitab yang dia baca teks tahap madrasah ibtidaiyah mungkin menengah, sampai kepada aliyah, sampai kepada universiti, jamiah. Kalau bidang usul fiqh dan fiqh, mereka membincangkan mazhab-mazhab para sahabat. Bagaimana ahlul usuli Imam Harmain sendiri contohnya mengatakan mazhab sahabat itu disebut dalam kitab warakat beliau kan. Perbincangan itu asasnya diambil daripada Ar-Risalah bagi Imam Syafi'i sendiri. Membincangkan, membahaskan adakah mazhab-mazhab sahabat ini aqwal atau qaul atau pendapat sahabat-sahabat, ijtihad sahabat itu kita boleh pegang, boleh iktimad atau tidak. Ini dibincangkan dalam usul fiqh. Mazhab kita Syafi'i yang utamatnya atau qaul yang dibincangkan dalam usuliyun, kalau sekiranya fatwa seorang sahabat seorang saja, maka kalau itu fatwa ijtihad, fatwa itu maksud ijtihad, pendapat sahabat, seorang sahabat saja, bukan ramai, maka ketika itu tidak wajib kita pegang. Tak wajib, kan pendapat dia seorang. Kecuali kalau sekiranya pendapat Khulafaur Rasyidin, ramai sahabat, itu masalah lain. Itu ada dibincangkan dalam kaedah ilmu qawaid fiqhiyah dan sebagainya. Dan hujah-hujah kita boleh baca, kita boleh cari kisah-kisah mereka, boleh cari, tak payah cari dalam kitab hadis, cari dalam kitab fiqh, kitab usul fiqh, kita akan jumpa, kita akan percaya, wajib kita percaya kerana sahih berlaku kisah. Kisah itu sahih berlaku, bagaimana para sahabat berijtihad. Baik. Kemudian saya suka juga menukilkan
sebahagian kenyataan yang telah ditulis oleh Syekh Osman Jalaluddin, tuan guru Pondok Penanti zaman dulu kan, tahun-tahun 60-an 70-an. Beliau ada mengarang kitab, nama kitab tu Matalihul Anwar. Matalihul Anwar itu sebuah kitab yang merupakan sebahagiannya terjemahan daripada kitab Hikmatut Tashri' wa Filsafatuh, ataupun kitab Tashri' Hikmatut Tashri' lah kot. Hikmatut Tashri' wa Filsafatuh. Di dalam itu dinukilkan mazhab-mazhab salaf, mazhab-mazhab para sahabat, dan mazhab-mazhab di zaman tabaqah, di zaman Imam Syafi'i, kurun ke-2, kurun ke-3 Hijrah. Dan menurut kitab itu, di zaman Imam Syafi'i itu sendiri wujud 200 mazhab muktabarah. Maksud mazhab ni di bidang fiqh lah, bukan mazhab ini merujuk kepada mazhab-mazhab akidah. Suka juga diperingatkan perpecahan yang disebut dalam hadis yang kita baca pada sisi awal tadi, itu adalah merujuk pada perpecahan akidah. Sebab tu Nabi menyebut kulluhum finnar illa wahidah, kulluhum finnar fa wahidatun fil jannah. Kesemua mereka masuk neraka, iaitu 72 firqah itu masuk neraka kerana perpecahan di sudut akidah. Kecuali ahli sunnah saja yang selamat masuk ke dalam syurga. Sebab tu ramai orang berebut dengan istilah ahli sunnah. Dulu pada tahun 78 saya ingat lagi, 79, 80, di awal tahun 80-an, ketika itu di negara kita ni dilanda bencana fenomena Syiah. Di universiti ramai antara pelajar universiti yang terpengaruh dengan paham Syiah, dan ada di antara tokoh-tokoh Melayu Syiah yang menulis dalam akhbar mengatakan sebenarnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah ni bukan yang sebagaimana kita faham, yang kata Asy'ariyah lah, yang Maturidiyah lah, mazhab 4 lah. Ini bukan Ahlussunnah. Dan istilah Ahlussunnah ni rekaan ciptaan daripada pengarang kitab Al-Firaq bain Al-Firaq, Al-Baghdadi, kurun keempat. Dia kata gitu. Tapi itu Syiah kita tinggalkanlah. Mereka memang mati kerat 4, kerat telinga pun dia akan tak setuju dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia akan, orang kata orang tak suka kan, orang memang dah khataballahu ala qulubihim, apa kata pun dia tak akan terima, dia akan bahkan kita biarlah. Sedangkan kita nampak hujah dia tu pun tak betul juga. Mana pula kurun keempat pengarang kitab Al-Firaq tu Baghdadi, ulama kurun keempat Hijrah, 1000 tahun, kurun 4 pun dah 1000 tahun. Dan memang kitab Al-Firaq bain Al-Firaq itu di antara kitab terbaik, kitab terawal yang menghuraikan makna hadis yang kita baca tadi. Yang kata 72 ni puak mana pun. Dan kemudian disyarahkan lagi oleh ulama-ulama yang terkemudian. Dan ada yang paling lebih awal daripada beliau, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, juga menghuraikan makna hadis itu, dan dengan judul kitabnya Al-Maqalatul Islamiyyin. Maqalat Islamiyyin itu tentang perkataan atau pendapat di segi akidah umat-umat Islam yang berpecah sampai kepada 73 puak. 74 atau 73 puak. Baik, kembali kepada perbincangan tentang fiqh tadi. Maka mazhab itu sendiri telah wujud di awal kurun-kurun terawal Islam. Kalau kita kata kurun kedua pun tak apa, sebab Imam Abu Hanifah kurun kedua, Imam Maliki pun dalam kurun yang sama, Syafi'i kemudian sikit je. Ini selepas daripada tabi'in, selepas daripada sahabat telah wujud mazhab-mazhab muktabar itu. Seperti mana yang disebut oleh tuan guru Syekh Osman Jalaluddin Penanti, di zaman Imam Syafi'i, maksudnya kurun kedua dan ketiga itu, wujud 200 mazhab muktabar di sudut fiqh. Tetapi mazhab itu beransur-ansur bila sampai satu tabaqah, satu zaman dia beransur-ansur hilang. Bukan kerana mereka tidak mempunyai dalil, bukan dengan makna mazhab-mazhab ini hujah tak kuat, bukan tak kuat. Terhakisnya mazhab-mazhab yang ramai, yang banyak itu berakhir dengan 4 mazhab. Terhakisnya itu, hilang itu, pupus luputnya itu adalah dengan sebab tidak ada pengikut
Dia panggil yang menolong, yang membantu, yang khidmah kepada mazhab itu sendiri. Alhamdulillah 4 mazhab, kesemua pengikut-pengikut 4 mazhab ini mempunyai tokoh-tokoh ulama-ulama yang berkhidmat sepenuh jiwa mereka membantu mazhab Syafi'i. Kita tengok tokoh-tokoh Syafi'i, siapa namanya? Sayyuti, siapa Sayyuti? Syekhul Islam Zakaria Ansari, siapa? Ramai, beratus-ratus orang, beribu lah kot. Maliki lagi, tokoh bin Hanafi, Hanbali. Jadi mereka mempunyai ramai pengikut-pengikut yang berkhidmah untuk pertahankan mazhab itu. Itu yang jadi kekekalan sampai hari ini. Kemudian sehingga sampai kepada zaman sekarang, oleh kerana mazhab-mazhab yang berselerak yang banyak tu, fatwa-fatwa dia berselerak walaupun betul tapi tidak dapat diyakini, tidak dapat dijazamkan adakah sebenar pendapat ini adalah pendapat imam yang itu. Contoh mazhab Lais kan, mazhab Lais, adakah betul ni kaul pada Lais atau kaul daripada Sufyan As-Sauri atau pada Nakhai? Contoh. Tapi oleh kerana tak dapat diyakini, dijazamkan, berselerak, kadang-kadang kaul mereka itu kita dapat jumpa dalam kitab mazhab sendiri, dalam kitab-kitab tawarikh pun ada. Jadi ini data-data yang tak lengkap. Sebab itu ulama memutuskan hanya 4 mazhab saja orang awam boleh ikut. Mazhab lain la yajuz. Wal mujma'u yaumal alaihi wal mujma'u yauma alaihi arba'ah waqfu ala ghairihi mana'ah hatta yaji al-fatimiyul mujaddidu dinul huda li'annahu mujtahidu wal mujma'u yauma alaihi arba'ah, ijma', kesepakatan sekata pendapat para ulama besar menetapkan pada hari ini hanya 4 mazhab saja yang boleh diikut oleh umat Islam di sudut fiqh, sudut hukum syarak. Waqfu ala ghairihi, mengikut selain daripada 4 mazhab ni mana mereka menegah, tak boleh. Sehingga datanglah Imam Mahdi hatta yaji al-Fatimi. Sehingga datang al-Fatimi itu maksudnya anak cucu kepada Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, iaitu Imam Mahdi ya. Dinul huda li'annahu al-mujtahidu, agama petunjuk, takmilatul bid, dinul huda takmilah bid, li'annahu al-mujtahidu, kerana Imam Mahdi adalah mujtahid mutlak. Sampai zaman Imam Mahdi, umat Islam kena ikut Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi kita kena ikut 4 mazhab, salah satu perlu. Baik, dalam kitab Fathul Mu'in, dan telah dihasyiah disyarahkan oleh kitab I'anatul Talibin, di situ ada satu kaedah disebut di situ, idza tamassaka al-'ami bi mazhabin muayyanin lazimahu muwafaqatuh wa illa lazimahu at-tamazhab bi mazhabin muayyanin min al-arba'ah la ghairiha. Orang awam, orang yang tak reti bahasa Arab, walaupun reti bahasa Arab, al-'ami itu dia maksudnya walaupun ustaz, dia manusia ni, kata para ulama, manusia muslimin ni, kita keluarkan orang yang non muslim, Islam saja, terbagi pada tiga peringkat. Ada yang dikatakan awam, ada yang dikatakan am, kemudian ada khawas ulama yang tak boleh ijtihad. Awam ni memang awam lah, umum muslimin. Am ni adalah golongan yang tinggi sikit, ustazah, syekh, doktor. Tapi mereka tak sampai tahap mujtahid pun. Masalah tak sampai tahap mujtahid ni, saya nak cerita satu cerita. Ada dalam kitab ni Tok Guru tersebut, kitab Syekh Qadir Mudalling, Al-Mazhab atau tidak haram bermazhab. Imam Suyuti
rahimahullah ta'ala, yang telah menghafal hadis 200,000 hadis. 200,000 hadis. Katanya Imam, aku hafal ni sebagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi menghafal 200,000 hadis. Si Suyuti menghafal 200,000 hadis setengah sanad, bukan matan hadis. Bukan kitab Bukhari saja. Bukhari baru 7,000 lebih hadis. Di 200,000 hadis. Bukan hadis saja, dengan sanad yang an sampai pada Nabi. Itu Suyuti. Ada orang kita macam tu yang menolak mazhab yang tahap macam itu, tuan. Saya tak pernah jumpa. Kalau jumpa, bawa mari sini, saya nak tengok. Saya nak tanya hadis 40 aja. Betul tidak dibaca? Suyuti, dikatakan Suyuti satu hari dakwa, saya pada hari ini adalah mujtahid mutlak. Maksudnya boleh ijtihad semua perkara-perkara baru, masalah-masalah yang baru berlaku, terus kepada Al-Quran dan hadis. Terus kepada Al-Quran, tak payah pakai qala wa qila, tak ada. Tak ada ambil pendapat tu, tak ada pendapat tu, tak ada ulama tu, tak ada. Terus Al-Quran. Ulama-ulama yang di zaman Suyuti dengar perkataan itu, dakwah Imam Suyuti, ada lagi tertinggal. Dia gini. Suyuti kata, pada zaman ini, hari ini, zaman ini, di atas kulit muka bumi ni, yang paling alim aku. Nah, aku mujtahid mutlak, melainkan Kutub dan Nabi Khidir. Aku tak boleh lah, aku angkat tangan lah. Kalau wali Kutub aku angkat tangan. Nabi Khidir pun sama, tak boleh. Tapi yang lain semua tak boleh. Semua akulah, aku tindah habis semua. Jadi ulama-ulama dengar. Ulama cuba 10 masalah. Masalah baru, soalan, 10 soalan, 10 soalan. Tanya kepada Imam Suyuti. Kami nak daripada Quran terus. Ijtihad terus daripada Quran. Tak mau qala wakilah, jangan sebut, jangan tahu. Segi Quran. Imam Suyuti bila dengar atas 10 soalan dia jawab, dia tengok postpone sebulan. Sebulan tak nak jawab, sebulan tak keluar bilik Suyuti. Lepas tu cukup sebulan keluar, saya tarik balik dakwa, kata ijtihad. Ustaz boleh tengok semua masalah berlaku, apa ni ijtihad terus kepada Al-Quran. Tarik semua. Itu Suyuti. Okey, jadi kita kembali pada asal. Maknanya di sini, keperluan pada mazhab ini bukan sekadar untuk orang awam, bukan sekadar untuk orang-orang yang tak reti bahasa Arab, tak reti nahwu saraf, fa'alu fa'alat, bukan. Walaupun ulama, walaupun yang pandai, walaupun yang ada PhD, walaupun syekh, perlu kepada mazhab. Mereka sendiri pun kami tak boleh. Bukan kata saya saja dah, mereka dah cuba. Jadi sebab itu keputusan seperti mana yang saya baca tadi, nas yang saya baca, al-ami idza tamassaka bi mazhabin muayyanin lazimahu muwafaqatuh. Orang awam bila dia telah mengikut satu mazhab yang tertentu, kalau Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, lazimahu muwafaqatuh, dia mesti mengikuti terus semua. Jangan celup-celap sana, ikut sedap, rasa sedap Hanafi ambil Hanafi, rasa sedap Maliki yang itu dinamakan talfiq atau tatabu' rukhas. Hukumnya haram. Baik Ustaz. Talfiq tu sikit lagi kita sambung Ustaz. Boleh saya? Menarik tu. Okey, saya sambung ni. Bagi saya biar baca kan. Sebab tu dia kata lazimahu muwafaqatuh. Wa illa kalau tak boleh, kalau dia belum bermazhab. Okey, ini cerita orang awam, orang ami, ustaz ni yang doktorah dah. Lulus doktorah, usul fiqh lah katanya. Kalau dia tidak takyin bermazhab lagi, lazimahu at-tamazhab minal arba'ah la ghairiha. Dia mesti bermazhab salah satu pada mazhab yang 4. Dia mesti pilih satu mazhab. La ghairiha, tidak lain daripada, tak boleh lain pada mazhab 4. Satu. Kalau dia Hanafi, walaupun dia Syekh Asy-Syafi'i mazhaban, ataupun Hanafian mazhaban, ataupun sebagainya lah, mesti. Kalau kita nak buat contoh lah, kalau lah orang tak puas hati lagi kan, tapi itu panjang lah bahas dia. Misalnya contoh orang yang kata tanda lah,
nak bermazhab ataupun apa salahnya ikut suka kita lah. Itu banyak bahan. Itu sikit lagi insya-Allah. Jadi kita sambung kembali. Terima kasih banyak Ustaz ya. Jadi itu ringkasannya, iaitu mazhab sebenarnya sudah pun ada di zaman para sahabat lagi, cuma taklah dinamakan sebagai mazhab, walaupun sebahagian yang mengatakan bahawa ini adalah mazhab sahabat, ataupun ini adalah mazhab Sayyidina Umar, ataupun ini adalah mazhab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi permasalahan mazhab ini bukan satu perkara yang orang kata apa dianggap remeh. Bahkan kita perlu faham betul kenapa kita perlu bermazhab itu. Ya, jadi suka saya nak bertanya kepada Dr. Muhammad Yusri sebagai selaku ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Sembilan, ya, yang mana kita di tanah Melayu ni sudah maklum bahawa kita bermazhab dalam fiqhnya adalah bermazhab Syafi'i. Namun kita lihat akhir-akhir ni Doktor, semakin tinggi tahap pendidikan seseorang itu, semakin tinggi sehingga mendapat kata apa, kalau PhD dan sebagainya lah, ya, jadi dia semakin mudah nak bawa kepada satu fahaman yang baru, ya. Kemudian pula pembawakan dia itu pula, ya, sehingga mengatakan bahawa kita perlu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu kepada mazhab. Dan fahaman ini pula mudah diterima oleh masyarakat, walaupun orang itu dia educated, berpelajaran sekalipun ataupun tidak berpelajaran sekalipun, sehingga mudah diterima oleh masyarakat, iaitu kita kembali balik kepada Quran dan Sunnah. Jadi sama je, jadi tak ikut mazhab pun tak apa, pasal kita pun ikut Quran dan Sunnah. Jadi apa punca jadi begitu? Silakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kalau kita melihat kepada sistem pendidikan yang kita telah lalui, yang telah tuan-tuan dan puan-puan lewati, sama ada dalam apa bidang sekalipun, tuan-tuan belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, ijazah, master, sehingga sebahagiannya sampai kepada ijazah kedoktoran. Dalam pengajian kita sendiri, semenjak daripada sekolah rendah, kita sudah terikat dengan sistem silibus, iaitu kita ada mata pelajaran dan sukatan mata pelajaran. Kadang-kadang kita tak mengaji semua, kita akan mengaji sepadar untuk periksa. Kemudian kita masuk sekolah menengah, daripada buku teks yang tebal, maka ada silibus, ada sukatan pelajaran kita. Kita cuma mungkin mengaji daripada 15 bab, cuma ada 10 bab yang akan diperiksa, dan belajar pun 10 bab. Kemudian bila kita masuk ke peringkat pengajian yang lebih tinggi, kita akan terkhusus kepada bidang yang tertentu. Kalau dia ambil dalam bidang usuluddin, pengajiannya lebih kepada bidang usuluddin, itu pun silibus juga, ada muqarrar dia, ada dia punya sukatan pelajaran dia. Tidak lagi mengaji daripada kulit sehingga kulit. Dan pengajiannya lebih kepada pengajian moden, iaitu bukan lagi kepada kitab yang asal, tetapi kitab yang sudah dicacah merubahkan. Kemudian bila kita habis peringkat diploma, kita masuk ke universiti, kita akan memilih sama ada masuk ke kuliah syariah, tumpuannya lebih kepada bidang syariah, walaupun tidak mengaji semua. Kemudian kita akan masuk bidang usuluddin, tumpuannya lebih kepada usuluddin, walaupun tak mengaji semua. Bukan saya nak merendahkan iaitu sistem pendidikan yang sedia ada, tetapi itulah hakikat dia. Kemudian apabila kita menginjakkan kaki ke peringkat yang lebih tinggi, maka kita akan masuk ke satu peringkat lain, dikatakan ijazah sarjana. Dalam ijazah sarjana, kita dikehendaki menulis satu tesis.
sebahagiannya pengajian daripada awal sehingga akhir tidak ada, melainkan tesis, menulis satu kajian ilmiah. Dan ada kelas, kemungkinan satu semester untuk dia belajar teknik penulisan satu-satu universiti dengan tajuk yang tertentu. Dan tajuk itu bukanlah mengungkai apa-apa masalah, tapi tajuk yang belum pernah dibuat orang. Contoh, katakan contoh, tengok pula level dia lagi, adakah sesuai untuk dijadikan tajuk tesis sarjana ataupun tidak. Contohnya, pengaruh pemakaian stokin di kalangan pelajar-pelajar di sekolah ini, contoh dia. Ataupun sejauh manakah pegangan mazhab Syafi'i di Negeri Sembilan, satu kajian terhadap sekolah-sekolah ini. Satu, setelah lulus maka dikatakan dia memiliki ijazah sarjana. Adakah kajian yang menyeluruh? Bila dia sampai ke tahap master, maka dia mengkaji kitab lebih besar lagi. Contoh, dia mengaji Jamul Jawami, katakan, sehingga dia mahir tentang usul fiqh. Atau dia mengaji dari kitab lebih besar daripada itu, membahaskan Nihayat Usul tentang usul fiqh, atau dia membahaskan ibarat-ibarat yang ada, atau khilaf di kalangan para fuqaha, para usuliyun, tidak ada. Kalau katakan dalam bidang kitab fiqh pula, adakah dia benar-benar seorang yang jempol lagi mahir tentang ibarat yang di dalam kitab fiqh seperti Mahalli atau seperti Tahrir atau apa juga kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang sangat susah? Boleh ataupun tidak? Tak. Karena kajiannya setakat itu. Demikian apabila sampai satu tahap yang lebih tinggi lagi, tahap ijazah kedoktoran, maka bidangnya juga tertumpu kepada kajian yang tertentu. Maka akhirnya lahirlah sebagai seorang yang ada PhD doktor. Kita kembali ke belakang, melihat kepada Al-Azhar sebelum tahun 30-an. Mereka mengaji, sijilnya sebesar pintu. Itu diceritakan kepada saya oleh almarhum Datuk Hashim Yahya. Ketika itu saya mengaji dengan beliau kitab Mu'nin Muhtaj, maka beliau menceritakan, iaitu sijil Syekh Saleh Masri. Syekh Saleh Masri asalnya orang Negeri Sembilan, duduk Bukit Mertajam, mengaji pondok, akhirnya ke Mesir. Di Mesir mengaji sebelum tahun 30-an di Al-Azhar, maka dia khatam. Sepatutnya dia mengaji selama 12 tahun, tapi oleh kerana beliau dah alim, kemudian rupanya pula rupa orang Turki sedikit, maka akhirnya dia masuk tahun 3 di Al-Azhar yang sepatutnya 12 tahun. 9 tahun dia menghabiskan masa mengaji. Dan pengajian dia dicatat di sijil dia besar. Dan pengajiannya daripada sekecil-kecil kitab sehingga sebesar-besar kitab. Dan pengajiannya bukan berdasarkan sukatan pelajaran. Maknanya, kalau satu kitab 4 jilid, kita hadkan 2 jilid sahaja. 2 jilid kita payah belajar, nanti bawalah sendiri. Tak ada. Itu pengajian zaman dulu. Tapi oleh kerana pemisahan yang terjadi pada zaman dahulu kala, di saat empayar Islam yang begitu agung, yang memegang hampir 1/2/3 dunia, maka berlakulah pemecahan blok-blok Islam. Dipecahkan daripada satu empayar Turki Uthmaniyah, pecah, dilakukan pecah dan perintah, maka akhirnya berlakulah perpecahan umat Islam. Dan perpecahan itu berlarutan sehingga terpecahnya, iaitu pengajian Islam daripada mengaji ke semua ilmu menjadi pengajiannya cuma bab-bab yang tertentu dan kemahiran yang tertentu. Sehingga apabila seseorang yang keluar daripada satu-satu kuliah, katakan dia kuliah macam saya kuliah, katakan qiraat, orang tanya tentang fiqh, dia kata itu bukan bidang saya. Nak tanya saya boleh, kenapa baca faddaratum faddaritum boleh, itu bidang saya. Kenapa baca majriha majroha dan sebagainya, kenapa baca alaihum suratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, itu bidang saya.
Ini adalah hasil daripada pentajzikan ilmu, iaitu pemecahan ilmu. Bila berlakunya pemecahan ilmu ini, maka sebagaimana disebutkan oleh tuan guru saya tadi, maka hampir mustahil secara adat seseorang itu boleh keluar daripada mazhab, kerana penguasaan ilmu itu tidak menyeluruh. Bukan dia mengaji semua benda. Hatta Ibnu Aqil sekalipun saya rasa dia tak mengaji hadis. Apatah lagi disebutkan oleh tuan guru tadi, Al-Imam Suyuti menghafaz lebih 200,000 hadis beserta dengan periwayatnya sekali. Itu pun tidak menjadi mujtahid mutlak. Demikian kalau kita melihat hikayat tentang riwayat tentang Al-Imam Al-Ghazali yang mencuba buat mazhab, dan beliau melihat dalam mimpinya 4 ulama yang keluar daripada pelbagai pintu, kecuali beliau tak boleh keluar ke mana-mana. Artinya 4 mazhab ini adalah keluar. Tapi beliau tidak punya jalan keluar. Akhirnya tidak menjadi mujtahid mutlak, tidak mengasaskan mazhab beliau sendiri. Dan banyak lagi ulama besar yang sanggup bernaung di bawah mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan kalau kita melihat tabaqatus Syafi'iyah, bagaimana kealiman ulama, tapi akhirnya bernaung di bawah mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita siapa? Kita ni siapa? Pengajian kita setakat mana? Kalau ikutkan tadi, iaitu rata belakang tingkatan pengajian daripada sekolah menengah, sekolah rendah, menengah sampai diploma, ijazah, sarjana, sehinggalah kepada ijazah kedoktoran, tidak mengaji secara semua bidang ilmu. Tiba-tiba kita mendakwa untuk keluar daripada mazhab, dan lebih memilukan lagi, tidak mengenali mana-mana ulama mazhab, sehingga kita mengatakan bahawasanya kita tak perlu ikut mazhab tersebut. Dan kita mengatakan Imam Syafi'i itu tidak menemui hadis ini. Dan sangat memalukan, tuan-tuan, bila kita kata Imam Syafi'i tak jumpa, artinya aku yang jumpa. Walhal mengajinya macam mana? Ceklah balik. Seandainya, tuan-tuan, dulu satu masa saya bercerita Syekh Murtada, kerana saya pernah mengambil bai'ah dengan Syekh Murtada sehingga beliau wafat. Satu masa dia bersembang dengan satu orang, tak sebut nama lah, almarhum juga ada. Dia tanya kepada Syekh Murtada berkenaan dengan Al-Imam Al-Ghazali. Syekh Murtada kata apa? Seandainya imam itu masih hidup, dia datang kat sini, ada aku, kau dan dia, siapa jadi imam? Tuan-tuan, agak-agak siapa jadi imam? Dah tentu Imam Ghazali. Kau kita nak jadi imam? Tu muka tak tahu malu. Maknanya nakkan Imam Ghazali jadi makmum kita, kita jadi imam. Kemudian satu lagi, tuan-tuan, yang terakhir, kita bila pentajzikan ilmu terjadi, iaitu pemecahan ilmu, kita melihat kalau pengajian kita ilmu fiqh katakan, maka fiqhlah kita. Ilmu tauhid, tauhid jelah kita. Ilmu tasawuf, tasawuf jelah kita. Kenapa tidak disatukan? Tuan-tuan, kita dah tahu dah, ulama-ulama besar kita, tak payah cari yang jauh, yang biasa kita sebut Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau kita melihat mengarang kitab Ihya setelah beliau uzlah, setelah beliau suluk, maka keluarlah kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang sangat luar biasa, menggabungkan tentang fiqahnya, akidahnya dan tasawufnya. Ini sebutkan Tuan Rauf tadi, bagaimana kesemuanya digabungkan. Alangkah indahnya seorang imam yang membawa orang sembahyang, fiqahnya cantik, akidahnya betul, tawaduk, rendah diri. Kenapa tak jadi demikian? Kerana kita merasa kita lebih hebat daripada imam yang lain, walhal kita ni adalah orang awam. Kita ni orang awam. Al-awam madhabul awam madhabu muftihi, kata Al-Imam Nawawi. Madhab orang awam itu adalah madhab muftinya. Mufti kita siapa dia? Datuk Yusuf. Mazhabnya apa? Syafi'i. Maka kita yang awam ini ngekor je lah di belakang tu. Janganlah kita nak kata nak keluar daripada mazhab, kita tengok hadis, terjemahan hadis, langsung kita
mengatakan inilah dia Imam Syafi'i tak jumpa. Nah, Imam Syafi'i menghafal lebih 500,000 hadis, kita tak jumpa. Kita yang menghafal 5 hadis tak sampai, kita kata kita jumpa. Malu tuan-tuan. Kan? Saya sampai itu cukuplah. Dia sebut dia sakit hati. Karena apa dia? Karena kita melihat bagaimana orang yang tidak layak menuding para ulama, mengatakan ulama tak jumpa, ulama tak layak, ulama itu, ulama ini dan sebagainya. Paling kurang hajar bila mana memanggil Imam Syafi'i dengan panggilan PI. Ada tuan-tuan. Kalau Imam Syafi'i boleh buat macam tu, sebenarnya Rasulullah betul jatuh juga. Di hadapan maqam dikatakan abawahu finnar, mak bapak dia dalam neraka. Ini apa makna ni? Kalau dengan Rasulullah tak ada ulama apatah lagi. Karena dikatakan nahnu rijal wa humur rijal, mereka juga rijal, kami juga rijal. Mereka ulama, kita juga ulama. Mereka mengaji, kita juga mengaji. Walhal mengaji kita dengan mengaji dia berbeza. Otak kita yang lembab nak banding dengan otak Imam Syafi'i yang berfatwa ketika tingkatan 3 tuan-tuan. Kita tingkatan 3 main game dia kata. Imam Syafi'i tingkatan 3 dibenarkan berfatwa, menghafaz pula lagi ratus ribu hadis. Kemudian pula berguru dengan Imam Malik. Nah, ini Raisul Muhaddisin di zaman dia. Siapa Imam Malik? Kita dah tengok dah. Imam Syafi'i juga pernah bermazhab ke Imam Malik. Imam Ahmad Ibn Hanbal juga pernah bermazhab ke Imam Syafi'i. Balik tengok sejarah sebelum bagaimana kisahnya Imam Syafi'i, adabnya Imam Syafi'i. Ini dikatakan fiqh yang bersekali dengan akidah dan diadun dengan tasawuf. Tapi tentang bila kita jauh daripada ini, dan satu lagi kita meninggalkan banyak amalan para awliya, amalan para ulama. Amalan para awliya, amalan para ulama itu digambarkan di dalam tariqah. Kita tinggalkan tariqah, kita tinggalkan para ulama, dan kita menganggap ulama ini sebagaimana kita yang melihat awan hitam mengatakan hari nak hujan. Tapi ulama sufi tak begitu. Kadang-kadang dia begitu siap-siap dah tak hujan pun. Memang pada zahir kita melihat hari nak hujan, tapi tak hujan juga. Karena dia memandang bukan yang zahir, kita memandang pada zahir dia. Kalau itu pun dibaca yang batinnya, bagaimana hati manusia. Dengan sebab itu tuan-tuan, ya, jangan tinggalkan mengaji sifat 20 ni. Pertahankan sungguh-sungguh. Tuan-tuan, kalau zaman kita rosak, zaman akan datang lebih rosak daripada zaman yang kita berada hari ini. Kalau kita bagus pada zaman ini, artinya kita sebenarnya melangsungi kebagusan orang dulu. Kalau kita menumpang doa orang dulu, maka doa akan generasi yang akan datang. Karena itulah yang akan terjadi nanti, kelangsungan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sebenarnya kita ada round lagi satu Ustaz. Cumanya kita ringkaskan sedikit. Dan sebelum kita pergi pada soalan yang terakhir kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf, kita akan membuka satu soalan kepada penonton jemaah sekalian. Kalau ada sesiapa yang nak bertanya, boleh bertanya, insya-Allah. Kesimpulan je lah. Siapa ada yang bertanya kepada ahli kaedah kita, boleh terus bertanya. Allah musta'an. Tak ada. Ada. Baik, kalau tak ada, kita terus ke soalan yang terakhir beserta kesimpulan. Yang pertama, Ustaz Rauf. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muskilat saya lah. Berkenaan dengan mazhab ni, Wahabi ni kan, ada orang cakap kita kalau kita bersemayam kat Mekah tu mazhab Wahabi kita mazhab yang betul ni. Saya tanya Al-Angle kan, habis soalan tadi. Baik, soalan Ustaz, siapa nak jawab Dr. Yusri ke Ustaz? Tok Guru. Baik, jadi soalan itu, kalau katakan kalau di Saudi itu dikatakan mereka itu bermazhab Wahabi, dan kalau ikut semayang kalau itu tak sah Ustaz, macam mana tu Ustaz? Baik, itu soalan pertama.
Boleh saya? Jadi saya nak pergi ke soalan yang kedua. Yang itu saya jawab kemudian insya-Allah. Jadi soalan yang kedua, apakah itu talfiq ataupun mudah cerita macam ni Ustaz? Saya nak semayang ni, wudu ikut mazhab Syafi'i. Maknanya saya bila basuh rambut tu, kita basuh sikit je, sebahagian je saja daripada rambut. Kemudian sekarang sentuh isteri saya, saya nak guna mazhab Hanafi, maknanya tak batal wudu. Bolehkah macam tu Ustaz? Jadi ada dua soalan di situ. Berkenaan tentang sembahyang jemaah di Masjidil Haram maupun di Masjidil Haram Mekah maupun di Masjid Nabawi Madinah, saya teringat ada kisah cerita daripada salah seorang guru saya juga lah di Kedah tu, almarhum Tuan Guru Haji Cik Kuat Diang. Ini seorang ulama tua. Saya sempat menadah dengan beliau sebuah kitab Ilmu Faraid karangan beliau sendiri lah, sebelum beliau wafat. Tuan Guru saya itu wafat umur 103 tahun, sebab dia lahir tahun 3 Masihi. Tahun 3 Masihi, wafat tahun 2003 lah. 2003 ke? Ya? 2006. 103 tahun umur. Dan beliau sempat ke Mekah dan pernah sempatlah bernaung di Mekah tu, menuntut situ. Antara guru beliau tu yang disebutnya ialah Syekh Husin Ali Al-Maliki. Itu guru beliau lah. Saya tanyalah itu Syekh Yasin Fadani. Syekh Yasin Fadani sahabat saya. Syekh Abdul Qadir Mendelik, orang kemudian saya sempat dengan Syekh Abdul Qadir Ula, Syekh Abdul Qadir Al-Mandahili. Dia perang kita kecil tu. Tu kata tua, orang ulama tua. Jadi begini ringkas kisahnya. Beliau sempat masa tahun 45 masuk Wahabiyah, masuk menawan Mekah kan. Jadi menjatuhkan Syarif Husin dan merintah di tanah Hijaz tu. Dan pada peringkat awalnya, tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita yang duduk di sekitar bukit di sekeliling Masjidil Haram tu, di Jabal Aulia, di Jabal Kubais, di Jabal Jiyad Sud tu semua, dia orang tak turun sembahyang jemaah. Tak tahulah apa alasan, dia orang dah tahu akidah sudah apa ni kan. Tapi kepada fiqh ni, orang kalau sekali ahli bid'ah sah kita sembahyang, makruh. Jadi orang-orang tuan-tuan kita ni makruh, tak ada apa-apa, sembahyang kosong tak ada apa-apa pahala. Sembahyang jemaah dia kaedah dia perkara yang makruh dengan kait dengan jemaah, maka batal pahala 27 batal. Pahala jemaah 27 tak dapat. Sembahyang sah lah. Mungkin fadilat sembahyang di masjid dapatlah, fadilat jemaah hadir ke Masjidil Haram tu fadilat dia lain. Tapi 27. Dan saya pun tak tahu apa sebab sebenarnya yang mereka tak turun tu, ada alasan mereka tersendiri. Jadi akhirnya satu ketika itu Raja Saudi sendiri istihar. Raja Saudi sendiri yang pada masa tu lah, Malik apa Abdul Aziz mana tak tahulah, istihar mengatakan bahawa kami ini adalah mazhab Hanbali. Imam yang mengimamkan di Masjidil Haram ni adalah Hanbali, di Masjid Madinah pun Hanbali. Maka oleh kerana zahir kalam itu, pengakuan itu kan, maka semua ulama Melayu kita daripada katanya daripada Malaysia apa semua turun sembahyang lah. Dia kata Hanbali tak apa, pegang asas itu. Jadi kami ini memang Hanbali atas dasar tak apalah. Kita pun memang ada kaedah tu, fahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Hukumlah kamu dengan yang zahir, Allah Taala merintah dengan urusan-urusan yang batin yang kita tak tahu. Kita pegang lafaz zahir tu tak apa, boleh. Jadi berdasarkan tu, atas husnuzan tu,
Kita nak kata tak sah, tak boleh lah. Tak sah sebenarnya tak boleh. Sebab akidah-akidah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab itu bukan sampai tahap kufur. Ya, mutamatnya adalah bidah saja, tak apa. Bidah lah, tak boleh lah kita nak percaya macam mana dakwa-dakwa dia. Cuma bersemayang di belakang orang ahli mubtadi' ini, ahli bidah ni hukumnya makruh. Tetapi oleh kerana zahir kalam itu mengatakan mereka tu Hambali, hilanglah masalah tu. Jadi muktamadnya ulama kita mengatakan Saudi itu adalah mazhab Hambali, Ustaz. Kita pegang pada zahir walaupun kita tahu hakikat dia begitu. Pegang pada zahirnya itu, Raja Saudi mengisytiharkan bahawa Hambali. mereka itu bermazhab Hambali. Jadi tak ada masalah. Hambali adalah salah satu daripada 4 mazhab yang muktabar. Baik, soalan yang kedua tadi Ustaz, macam mana Ustaz? Ambil wudu mazhab Syafi'i, basuh sebahagian. Kemudian bab batal wudu pakai mazhab Hanafi. Boleh? Saya terlupa tadi nak sebut apa dalil yang mengatakan bagi orang yang tidak tahap mujtahid atau orang awam semua kita kan, tak ada lain tugasnya hanya bertanyakan kepada orang alim, orang yang tahu. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Orang yang tak tahu ni bukan makna orang awam saja. Orang yang tak alim pun ada yang tak tahu. Jadi kalau tak tahu tu dia ada dibahas, ulama dah bahas dalam kitab-kitab usul fiqh, dalam kitab-kitab adabul fatwa, adabul mufti wal mustafti, adabul mengisahkan tentang fatwa ifta' kan, mana maksudnya ulama ada yang boleh berfatwa, ada yang tak boleh. Bukan semua ulama boleh, tak. Tu ulama. Dan boleh tu ada pula kadar dia pula. Takat mana yang boleh? 3 tahap. Nawawi ada tulis karangan yang bahaskan tentang masalah tu. Ibnu Salah pun ada tulis. Semua ulama lah banyak tulis mengarang tentang perbahasan masalah tu. Bukan semua orang boleh bicara tentang hukum, tak semua orang. Tapi menerima hukum-hukum yang diputuskan itu memang tugas kita lah. Itu pertama. Yang kedua berkenaan soalan tadi, masalah yang dikemukakan oleh Tuan Pengerusi tadi, itu masalah talfiq. Talfiq ni maksudnya bertampung. Terjemah talfiq itu senang, bertampung lah. Lafaqah ya. Bertampung di antara 2 mazhab atau beberapa mazhab, mungkin 3, mungkin 4, pada sesuatu qadhiyah, maksud ada sesuatu masalah, satu perkara yang menurut kesemua ulama itu perkara itu kalau dibuat berdasarkan apa yang senang dibuat itu, semua mazhab, semua ulama itu mengatakan amal itu batal. Itu kata talfiq yang diharamkan, yang disebut dalam Fathul Mu'in dan dalam I'anatul Talibin, sebuah kitab yang sangat dekat dengan fuqaha ulama kita, ustaz kita lah. Maka hukumnya haram. Talfiq begitu haram, tak boleh. Jadi seperti mana contoh yang dikemukakan oleh Tuan Imam kita tadi lah. Kalau menurut Hanafi, wuduk ni wajib rubuk. Sapu tu rubuk kepala kan. Itu ijtihad Hanafi. Kita Syafi'i boleh dengan satu jari, setengah kata dengan titik saja, setengah kata letak saja boleh. Tak semesti rubuk ni maksud 1/4 besar kepala kita tu, suku pada kepala kita, wajib disapu. Rubuk 1/4. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala tu mesti 1/4 rubuk. Banyak. Tapi kalau dia pakai Syafi'i sapu begitu saja, Hanafi tak sah wudu tu. Lepas tu pergi sentuh pula, sentuh isteri. Kalau dia ada 4 isteri, dia biasa dia sentuh-sentuh. Dia ramai isteri kan. Dia kata masalah isteri. Kita ikut Hanafi. Ikut Hanafi batal juga. Semayang tu batal. Okey, tak batal wudu, tapi semayang tu tak sah. Syafi'i kata sah wudu, tapi Syafi'i kata sentuh tu batal, batalkan wudu. Mana di sisi Syafi'i semayang tu tak sah, di sisi Hanafi tak sah semayang tu juga. Mazhab mana yang kamu ikut? Mazhab diri sendiri. Reti Quran ke, reti hadis ke? Apa makna aula mastumun nisa? Aula mastumun nisa. La mastumun nisa tu tafsir bagi la mastumun nisa.
Kata Hanafi au jama'tum, jima' berbatal. Syafi'i kata la mas batal, la musa, masuk sentuh. Dan dalil dia begitu banyak dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fiqh, usul fiqh, bahas perkara tu. Jangan kita cuba nak dhaifkan pendapat Syafi'i. Kita tak mampu sebenarnya, melainkan kita bukan ahli ilmu. Orang yang kata pendapat Syafi'i dhaif, dia bukan ahli ilmu, confirm. Dia memang tak faham kaedah. Jadi memang tak boleh maksudnya kalau kita katakan nak ikut Quran dan hadis, sebab mazhab Hanafi pun ada dalil dia, mazhab Syafi'i pun ada dalil dia. Tapi kenapa mesti membatalkan ibadat kita tu bila bertembung dua itu? Batal lah tu, orang kata talfiq tak boleh. Sebab Hanafi pun kata batal, Syafi'i kata batal. Habis kita ikut siapa? Kita ikut pendapat kita sendiri. Yang tak batal tu tak batal menurut kita lah. Itu dia katakan talfiq yang dilarang. Ada satu contoh lagi yang biasa dikemukakan oleh tuan-tuan guru kita seperti Syekh Qadir Madali dalam kitab dia Al-Mazhab atau Tidak Haram Bermazhab, tentang masalah nikah kahwin. Seorang kahwin, dia tak ada saksi, tak ada wali dan tidak ada mahar. Ini contoh talfiq yang memang nyata terang-terang haram lah, berdosa lah. Dia kahwin tak ada saksi. Cuba bayangkan, cuba kita imagine, tasawurkan, tak ada saksi satu, lepas tu tak ada wali dua, lepas tu tak ada mahar. Okey, Syafi'i kata tak ada mahar, okey, maaf, tak ada mahar, mahar sunat walaupun wajib. Okey, mahar tu wajib tak? Wajib kan? Tapi tidak jadi syarat sah. Atau kita jadi syarat sah nikah. Okey, kemudian tak ada saksi. Tak ada saksi ni siapa ni, Hanafi tak apa, Hanafi tak apa, dan tak ada wali. Tak ada wali, Syafi'i tak maaf. Baik, kalau pernikahan itu sebenarnya kalau menurut Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i batal kerana tidak ada wali dan saksi. Okey, kalau ikut Hanafi batal juga sebab tidak ada saksi. Tak ada saksi. Hanafi dia syarat wali. Tak ada wali Hanafi. Tak ada wali. Saksi tak apa. Nah, Hanafi tak apa, nikah tak ada wali. Dan menurut mazhab Daud Zahiri batal juga sebab mahar. Tak ada mahar. Bagi dia mahar tak ada, batal. Maliki bersama. Maliki bersama. Macam mana? Maliki bersama. Maliki bersama. Mahar. Jadi tak ada mazhab yang mengatakan pernikahan itu sah. Itu contoh talfiq yang diharamkan ijma'an. Bukan ada khilaf lagi. Talfiq yang begitu ijma' mengharamkan. Kemudian ada orang kata, apa kita pun banyak je talfiq, contohnya zakat bayar apa? Pakai duit. La haula wala quwata illa billah. Kita tahu orang ni tak mengaji usul fiqh. Dia tak belajar usul fiqh sebenarnya, ataupun dia belajar dia tak faham. Okey, pertama saya nak jawab ringkas lah, itu bukan masalah talfiq, itu masalah fatwa mufti. Masuk dalam kaedah kaedah fiqh kata apa ni? Tasarruful imam manutun ala ra'iyah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, itu atas iftak mufti, pemilihan dia atas dasar kerana masyaqqah. Susah kita nak beri husung sana beras, husung sini bayar, mesti kena pakai beras. Bayarlah pakai duit. Tak apa, taklid. Itu memang di dalam kita asas fiqh dibahaskan boleh. Itu bukan talfiq, itu tak nama talfiq langsung tu. Siapa yang kata talfiq? Menunjukkan dia ni tak apa nak faham tu. Bukti lagi bahayanya talfiq ni. Itu talfiq yang diharamkan. Orang kata adalah bentuk talfiq. Mungkin kalau ada satu ulama mengatakan sah, suatu masalah tu sah, maka boleh. Okey. Itu yang orang cuba, setengah orang kata kita boleh campur-campur mazhab ikut suka. Suka sangat berbahaya. Dia khawatiri kita akan jatuh kepada yang haram, terkeluar daripada syarak. Sebab itu Imam Baihaqi sendiri, kata Imam Baihaqi ada dinukilkan dalam banyak kitab usul fiqh, mengatakan dalam kitab ini pun ada, kitab Syekh Qadir Madali ni, Imam Baihaqi mengatakan sesiapa yang memilih perkara-perkara nadir daripada kalangan ulama, syuzuz, perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara fatwa-fatwa yang berbeza dengan orang ramai, ambil, pilih
maka dia akan dibimbangi terkeluar daripada agama terus, tak ikut agama. Akhirnya bila dia tak ada mazhab, bila dia rasa seronok dengan tak tentu mazhab ni, sebenarnya ikut hawa nafsu lah. Dan di hujungnya sebenarnya dia bukan lagi mendekatkan pada agama, mendekat kepada Allah dan Rasul. Tidak, sebenarnya dia lagi menjauhkan diri dia daripada agama, daripada Allah dan Rasul. Sebab tu kita tengok di hujung, orang-orang yang cuba membebaskan diri daripada berpegang pada mazhab, hujung dia akan bebas apa juga. Kalau kita tengok silsilah khalfiyah dia tu, dia belajar di mana, pemikiran, kerangka fikiran dia di mana. Kita khawatir mereka akan terjerumus kepada fahaman apa, liberal, plural. Masalah tauhid sama juga. Orang kata tak naklah belajar sifat 20 apa, hadis apa ni, kullu mutaghayyirin hadisun wa kullu hadisun apa, kullu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun, al-am hadisun. Ini apa ni, mantik ni falsafah. Sekarang ni saya nak tanya soalan. Orang yang masih mengaku dia Islam, jangan kata dia kafir. Tapi kalau dia sekarang sangat berlaku, dia dakwa kata Tuhan itu getaran. Tuhan tu getaran. Susah sebut nama lah. Lagi ada sensitif pula. Cakap cara umum. Macam mana kita nak selesaikan masalah tu kalau kita tak belajar Sifat 20, tak belajar kaedah-kaedah, cara adillah, cara berdalil, cara takkan dapat. Pergilah cari Quran hadis pula. Dia tak pakai Quran hadis. Dia ikut Quran, tapi Quran yang tafsiran dia sendiri. Dia bahasa Arab pun tak kerti. Habis macam mana settle? Kalau kita tak belajar betul cara kaedah-kaedah, ilmu kalam, sifat 20, kaedah manatiqah, memang akan terus umat akan lagi jauh, akhirnya habis terperosok belaka. Semua agama sama. Hari ni kita pergi cuci kuil, esok kita cuci kita punya surau. Lama esok kita panggil dia semayang sekali, esok kita pergi semayang sekali dengan dia. Masalah tuan, dulu beberapa tahun dulu saya tengok dalam YouTube budak-budak dia semayang ramai, ada yang pakai yang penuh tapi isap rokok. Orang yang sebelah dia tu pula semayang juga pakai seluar pendek tapi tengah main handphone. Ada yang setengah tu tengah minum. Yalah, walaupun dah, tapi yang tak sedapnya maknanya dia masing-masing dakwah, kami semua semayang, kami semua ikut hukum fiqh, ikut mazhab. Mazhab apa ni tuan? Kita suka ke generasi akan datang jadi macam ini? Wali'azubillah. Bela anjing. Kononnya Maliki anjing tak najis kan? Syafi'i najis, Syafi'i straight lah. Bela anjing. Kita bebas pilih, kita mana yang syok kita ikutlah. Maliki tak najis, kita pun bela anjing. Ternak anjing. Yang saya nampak itu dia bukan mazhab Maliki, bukan ikut Syafi'i. Membohong dia je tu. Ikut diri dia lah. Mana mazhab Maliki kata boleh bela anjing? Kalau ada hadis banyak kata bela ternak anjing tu tak boleh, jual anjing itu hukumnya haram, tak boleh, mana menjaga anjing pun tak boleh. Kan ada hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, siapa tak boleh bawa masuk anjing dalam rumah. Ada itu mengatakan tak boleh bawa masuk dalam rumah. Mana nak peluk-peluk tak boleh bawa masuk dalam rumah, tak boleh, nak peluk-peluk lagi lah tak bolehnya. Kalau sentuh pun tak boleh, kucup lagi tak boleh. Kaedah ada gitu kan? Sentuh haram, kucup. Masalah amrat, Imam Nawawi dalam Majmu' kata sentuh amrat tu haram. Amrat ni perempuan, orang lelaki muda. Amrat ni maksud dia lelaki atau budak lelaki yang jambu lah. Amrat ni bahasa kita lelaki jambu. Sentuh haram, kucup lagi haram. Bawa masuk dalam rumah haram. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim pun ada. Tak masuk malaikat dalam rumah yang ada padanya, yang ada dalamnya itu anjing atau patung. Malaikat je. Itu tak ngaji tu, tak nak usul fiqh tu pasal dia.
Malaikat maut datanglah. Malaikat maut memang walau kuntum fi burujin musyayyadah, itu masalah lain. Itu malaikat maut. Tapi malaikat rahmat tak boleh. Kalau diistimbatkan pada hadis itu, haramlah bawa masuk anjing ke rumah, dalam rumah. Peluk lagi tak boleh. Bukan dakwa kita mazhab, kita kena bebas ikut mazhab. Mazhab apa yang kamu ikut? Tu talfiq yang diharamkan. Tak ada dalil lah, tak ada. Kalau tak ikut ulama tu ringkas kata, patut dah sudah lah. Patut baru nak panas, Ustaz. Baru nak panas. Lepas 2 jam baru nak panas. Allahu Akbar. Tapi juga insya-Allah mungkin kita akan forum yang seterusnya nanti insya-Allah bagi pencinta ilmu itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Rauf bin Nuri dan juga Tuan Guru Dr. Ustaz Muhammad Yusri bin Mazlan. Mungkin kita minta kesimpulan 2 minit daripada Ustaz Abdul Rauf dan seterusnya membacakan doa untuk mengkhatamkan majlis kita pada malam ini insya-Allah. Kesimpulan apa? Kesimpulan silakan. Insya-Allah. Khulasah. Mukhtasar. Tafadhal. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dia yang dapat kita simpulkan pada hari ini, yang pertama sekali, tidak ada cara lain yang saya nampak untuk kita memelihara akidah kita, iaitu dengan jalan pengajian, belajar. Dan belajar itu mestilah melalui jalan yang pernah dilalui oleh para alim ulama kita dulu. Dan benda yang telah kita tinggalkan terlalu jauh, masyarakat kita telah meninggalkan terlalu jauh di belakang, perlu kita tarik semula ke hadapan. Yang kita tinggalkan itu adalah pengajian turas. Itu fiqh daripada kitab-kitab turas, kemudian akidah daripada kitab-kitab turas, dan juga tasawuf daripada kitab-kitab turas. Walaupun kita melihat pada hari ini banyak sangat fatwa yang bukan dikeluarkan oleh orang yang berautoriti untuk mengeluarkan satu-satu fatwa, kadang-kadang dikeluarkan oleh guru-guru agama. Sebagaimana diberitahu oleh Tuan Guru kita tadi, yaitu guru agama pun ada dia punya ranking dan level dia. Tidak boleh berfatwa sembarangan. Tuan-tuan, kita melihat kadang-kadang dulu zaman kita kanak-kanak, semenit tu ya. Zaman kita kanak-kanak, datuk kita, ayah kita ketika disuruh masjid wirid, kemudian wirid dia jahat, mengajar generasi yang masih kecil, mengajar orang yang baru balik, mengajar orang yang baru nak ke surau masjid cara berzikir. Tapi perkara itu sudah agak menjadi satu keganjilan di sebahagian tempat. Bagi salam kemudian senyap terus, tahu-tahu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahalamin. Ada pula lagi berwirid sedikit, kemudian bila sampai inayah subhanallah, tahan semua, kata manusia buat sendiri lah. Jadi memang kita mengajar orang yang dah tahu, tapi anak-anak kecil kita macam mana? Sebahagian daripada kita tidak tanamkan zikir, wirid, tetapi kita menghafaz wirid yang kita dengar semasa kita kecil, dan kita boleh berwirid. Jadi kesimpulannya, apa juga keadaan, kembali kepada turas Islam, kembali kepada turas, kembali kepada pengajian turas, kembali kepada ulama turas, dan kita mengikut meneladani ulama-ulama kita yang muktabar, yang diiktiraf, yang diterima oleh ulama kita pada zaman dahulu, zaman sekarang. Ya, maknanya kita masih menggunakan teks-teks yang memang diiktiraf, tidak ditolak oleh orang. Jadi tuan-tuan, akhir sekali, kalau ada pengajian sifat 20, pengajian yang menjurus kepada fardu ain, janganlah ditinggalkan, sehingga nanti tidak ada lagi yang mendakwa saya ikut Quran hadis sahaja, tak mengikut para ahli ulama.
Saya sampai di situ, minta maaf segala kekurangan daripada guru saya dan juga daripada tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. آمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين والحامدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين والحامدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين والحامدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومشايخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Insyaallah. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada ahli-ahli panel kita. Dan terima kasih kepada semua yang sanggup bersama duduk sampai ke akhir majlis. Dan saya sebagai moderator majlis mohon maaf sangat jika terlebih waktu dan sebagainya. Dan semoga apa yang kita dapat pada malam ini insya-Allah kita boleh gunakannya sebagai perisai pendinding untuk kita, ilmu untuk kita, maklumat untuk kita yang sebaik-baiknya kita amalkan apa yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.